وأشهد أن محمدا رسول الله. أبو بكر الصديق، عمر الفاروق، عثمان عمر الرحيم، محمد بن المهدي، خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Seperti saya janji ni, untuk kita punya Q&A, question and answer, untuk kita punya soal dan jawab, insya-Allah atas tajuk baiki diri. Kalau nak lebih tepat lagi, baiki diri, baiki hati. Kalau boleh tajuk ataupun soalan yang berkisar perkara-perkara yang berkaitan lah, perkara-perkara yang berkaitan. Ni kita sambung pagi tadi. Pagi tadi kita hanya dapat bersiaran sekitar 20 minit je. Jadi ni saya sambung lah untuk petang ni, sebab ada permintaan pun dan ada soalan pun yang dihantar dekat saya secara personal. Boleh juga hantar soalan kat saya secara personal. Kalau tak mahu orang tahu kan siapa yang tanya soalan tu, boleh tanya saya siap-siap lah. Tapi tinggal lagi, kalau ada persoalan yang timbul, boleh hantar kemudian lah. Mungkin kalau ada permintaan, nanti saya akan buat lagi lah slot yang bukan kuliah, tapi slot kita berinteraksi melalui soal jawab yang berkaitan dengan baiki diri, baiki hati, insya-Allah. Mudah-mudahan. Jadi insya-Allah kita tunggu. Kalau ada soalan yang langsung di apa ni, FB ni, boleh je tulis, lepas tu kita respon, tengok macam mana kan, insya-Allah. Jadi itulah, sementara kita menunggu tu, insya-Allah kita boleh selawat dulu, insya-Allah, sama-sama. Insya-Allah kita niat yang betul, sebab dakwah ni luas. Satu, dakwah ni luas, bukan dakwah tu hanya kita mengajak sahaja, tapi kita nak tarbiyah. Sebab dakwah ni dia ada dakwah dan tarbiyah. Dakwah wa tarbiyah. Kalau bahasa moden kita tu, maknanya kita beri motivasi dan pendidikan kan. Maksudnya nak kita bangunkan ataupun kita ajak, lepas tu kita nak didik pula. Jadi ini antara yang kita usahakanlah untuk pendidikan tu sendiri. Dan pendidikan tu pula bukan sekadar memberi kuliah secara langsung, tapi termasuklah dalam slot yang macam ni lah, tanya jawab, insya-Allah. Cuma saya khususkan untuk soalan yang berkaitan dengan baiki diri, baiki hati, insya-Allah. Dan kalau soalan tu tak berapa sesuai, kita tangguh dululah. Contohnya kalau soalan tu personal, kita jawab secara personal lah, tak payah di khalayak. Kita nak jawab soalan kita tu boleh menjadi sebab orang lain pun mendapat kefahaman, insya-Allah. Jadi apa ni sambil-sambil tu, kalau tak ada soalan sendiri, saya akan baca soalan yang dihantar secara personal lah. Kita selawat dulu, insya-Allah. Assalamualaikum pada yang baru masuk. Alhamdulillah. Untuk pengetahuan yang baru masuk ni, insya-Allah kita slot
tanya dan jawab dalam tajuk baiki diri, baiki hati. Boleh kemukakan soalan di ruang bawah sana. Saya baca, saya jawab insya-Allah sejauh kehendak Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sambil-sambil itu kita selawat dululah insya-Allah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil at-tahar wa ashabihil aqyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Ni tak ada soalan ni. Tak ada soalan ni sebab selalu kita bagi kuliah satu hala kan. Jadi kita nak buka ni supaya ada dua hala insya-Allah. Macam kita sebut tadi lah, dakwah ni dia mesti seiring sejalan dengan tarbiyah. Dia tak boleh satu jalan je. Bukan setakat kita ada kesedaran tapi kita tidak ditarbiyah. Bila kita tidak ditarbiyah, nanti kita bimbang akan terbiar. Kita orang Perak nanti terbiar kan. Itu bahaya tu. Maka kita ada semangat, tapi sekadar semangat dia tak ke mana. Tapi kalau atas kesedaran dan keinsafan yang lahir daripada hati kita, kesungguhan kita, insya-Allah dia mendatangkan kesungguhan untuk kita mencari ilmu dan kesungguhan kita untuk beramal dan kita beristiqamah. InsyaAllah. So penting dakwah dan tarbiyah. Malah dakwah tu sendiri bukan kerja seseorang, tapi tanggungjawab kepada semua mengikut masing-masing kedudukan masing-masing insya-Allah. Ni pemilik sunnah ni. Waalaikumsalam ya ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa ni, kemudiannya dakwah tu dia bukan pula macam mana nak sebut ya, dakwah itu pula bukan pula sekadar pekerjaan yang kita boleh buat main-main. Bukan boleh kita buat main-main. Maksudnya main-main tu pada istilah kita bahasa kasarlah, maksudnya kita sepatutnya bukan menjadikan dakwah tu sebagai hobi. Bila sebagai hobi kita buat bila kita ada masa lapang, tu tak kena lah. Tapi dakwah ni kita kena buat sungguh-sungguh sebab dia ialah tanggungjawab. InsyaAllah. Pemilik sunnah sebenarnya saya tanya jawab ni saya lebih fokus kepada baiki diri lah. Baiki diri, baiki hati insya-Allah. Tapi tak apalah, soalan tu ini lebih kepada aurat ni kan. Adakah rambut wanita yang terpotong itu termasuk aurat? Sebab itu rambut wanita ni bila sudah dipotong maka kena dibuang elok-elok lah. Buang elok-elok. Sebab nanti dia akan mendatangkan aib dan sebagainya. Sebab tu kalau kita ambil keadaan orang dulu-dulu kan, dia tanam rambut. Dia tanam rambut. Sekarang ni orang biar je rambut rata-rata. Jadi tanam rambut tu pula, nak bagi rambut subur, dia tanam pula dekat pokok pisang. Allahu'alam. Kemudian Kak Latifah, Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
bagaimana mendidik hati menjadi sabar dan rendah hati. Masya Allah. Jadi sabar dan rendah hati ni adalah kerja hati lah. Sabar ni pun, sebab tu kalau kita tengok ayat Allah SWT, wasta'inu bis sabri was salah, hadapilah semua ujian masalah ni dengan sabar dan solat. Dan kita lihat sabar tu disebut dahulu, sebab sebenarnya sabar itu sangat sulit sekali. Sebab sabar ni kerja hati. Jadi bila sabar ni kerja hati, dia perlu kepada mujahadah. Begitu juga nak rendah hati ni, dia perlu pada mujahadah. Satunya dia akan balik kepada ma'rifat Allah. Kok mana pun kalau kita nak didik hati kita ni, kita kena balik kepada Allah terlebih dahulu. Asasnya mesti balik kepada Allah. Jadi bila balik kepada Allah tu, asasnya ialah kita kena kenal sungguh-sungguh. Seperti selalulah kita duk sebut-sebut ni, mesti kenal, mesti kita rasa semua nikmat yang ada pada kita tu, zahir dan batin, adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita faham macam tu, datang ujian dalam hidup kita. Ujian di pejabat, ujian di rumah, ujian dalam masyarakat, ujian yang macam-macam lah bentuk ujian ni. Maka bila kita rasa tu daripada Allah Ta'ala, di situ terbit sabar tu. Kita sabar dalam ketaatan, kan? Sabar dalam meninggalkan maksiat. Lebih berat lagi nak sabar dalam sabar. Sebab tu kalau kita tengok dalam surah Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, yang berpesan-pesan dengan penuh kesabaran. Sabar tu walaupun duduk di hujung tu, tapi maknanya dia susah nak dapat. Dalam kita nak membangunkan iman kita ni pun nak kena sabar. Nak mengaji kena sabar, nak mendidik hati kita kena sabar, nak kenal Allah Ta'ala kena sabar. Kalau tak sabar, tu yang kita lari tu. Kita lari, langsung kita tinggalkan segala bentuk ilmu. Kemudian kita nak sabar pula dalam beramal. Dah kita beramal tu pula kena sabar pula. Kalau tak sabar beramal, kita cepat putus asa, kita rasa penat, kita rasa letih. Lebih-lebih lagi nak sabar dalam berdakwah, nak menyampaikan. Macam-macam lah kerenah manusia ni, macam-macam. Macam-macam ujian di kalangan manusia ni. Kemudian dah sabar tu pula, nak sabar lah. Sabar di dalam sabar, tu lagi berat. Kita dah sabar ni, nak sabar, nak jaga sabar tu lagi berat. Jadi kalau kita lihat macam mana nak dapat sabar ni, dia balik kepada merasakan ujian tu, yang pelbagai bentuk ujian tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Allah. Jadi bila kita rasa daripada Allah Taala tu yang boleh sabar tu. Sebab kalau kita hilang sabar, contohnya bila datang kerenah orang ramai dengan kita, kan, bising-bising pula macam-macam, duk kata kita macam-macam. Bila kita dapat rasakan itu ujian daripada Allah Ta'ala, kita boleh bersabarlah dengan kerenah dia. Kita tak adalah balas balik dengan kekasaran. Kita boleh balas balik sebenarnya. Kita boleh balas tu, maknanya balas tu dengan menjawab. Kita beri jawab, mempertahankan diri kita. Tetapi kita mempertahankan diri kita tu dengan hikmah, dengan bijaksana. Kalau dia serang kita dengan kasar, kita balas balik, tapi kita balas dengan akhlak yang baik. Bukan maknanya kita biar begitu, tak juga. Tapi maksudnya cara kita menghadapi. Sebab apa kita boleh bersabar dengan kerenah atau ujian? Sebab kita tahu ujian tu sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita rasa tak boleh sabar sangat, balik kepada sambung ayat tadi tu. Wasta'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Bila kita pegang tu, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah tu bersama dengan orang yang sabar. Jadi kalau kita tak sabar, malu dengan Allah ni. Ujian ni dia bagi, masalah ni dia bagi. Nak tengok sejauh mana kita punya keimanan kepada dia, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu terbit sabar tu asasnya daripada perkara yang berkaitan dengan ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Sama juga dengan rendah hati. Kalau kita nak sebut rendah diri lah, kan, ataupun tawaduk. Macam mana kita boleh rendah diri tu, rendah hati tu? Pasal
nikmat yang kita dapat kepada kita ni, yang selalu buat kita tak boleh nak rendah hati tu, pasal dia terbit sombong lah. Datang jawatan, datang pangkat besar, datang pengikut yang ramai, dapat pula kuasa, dapat pula harta benda, macam-macam kita dapat, Allah bagi nikmat pada kita. Dan ada perkara pula yang memang dah sedia ada dah sampai tak rasa tu nikmat. Seperti sihat, berapa lama dah sihat, tapi kita sombong dengan Allah. Apa tanda kita sombong dengan Allah tu? Sebab kita sihat tapi tak boleh taat perintah Allah, kita lawan Allah lagi. Dalam sihat tu kita buat tak peduli dengan Allah, tak peduli dengan amal, tak peduli dengan solat, tak peduli dengan kitab Allah, tak peduli dengan Quran, tak rasa pun nak istighfar dan sebagainya. Tu pada yang memang dah dapat nikmat lama sedia lagi tak rasa. Cuma kita ni biasa berlaku bila datang nikmat-nikmat yang mendatang, yang kemudian, contoh kita ambil kata dapat rezeki lebih kan, atau mungkin dia cantik. Kalau banding orang lain dia paling cantik, kalau banding orang lain dia paling handsome, kalau banding orang dia mungkin ilmu banyak lagi, mungkin dia warak lagi, mungkin lebih takwa dia. Masa tu akan datang sombong. Sebab apa datang sombong? Bila dia tak rasakan semua nikmat tu daripada Allah. Itu yang kita nak balik asas tu. Sebab tu kita buka QA ni untuk bagi diri ni, sebab persoalan dia luas. Dia luas dan susah nak dapat. Pasal kalau kita tak menghayati ilmu ni dengan kehidupan kita, memang dia tak boleh nak matching tu. Dia susah nak dapat kefahaman. Dia susah nak beramal, jadi kita akan jam kat situ. Dia akan jam. Macam tu. Jadi pada asasnya, pada soalan apa tadi, bila kita bagaimana nak dapat sabar dan rendah hati tu, balik pada asas mesti kena Allah dulu. Jadi bila nak kena Allah ni tak ada jalan lain lah. Maksudnya memang kena belajar mengenal Allah tu, dan kita belajar pula sifat 20. Kita belajar pula sifat-sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsi, sampai habislah kita duk belajar. Belajarlah. Habis belajar lagi, sebab kita mengaji mengenal Allah Taala ni dia tak boleh berhenti. Kita dah habis, sambung lagi. Dah habis, sambung lagi. Ulang lagi. Masya-Allah. Itu pada asasnya. Jadi panjang sikitlah perbincangan ni pada asas. Kemudian bila kita dah faham asas ni, bila kita dah kenal Allah Ta'ala, datang rasa nak dekat dengan dia. Nak dekat dengan dia tu apa jalan? Ilmu lah. Bila kita ambil ilmu, maka kita tengok pula jalan-jalannya. Satu, ilmu tauhid. Sebab kita nak kenal Allah sungguh-sungguh ni, keimanan sungguh-sungguh. Kemudian kita nak beramal, mesti kita belajar fiqh sungguh-sungguh. Kemudian nak betulkan hati kita belajar ilmu tasawuf sungguh-sungguh, insya-Allah. Jadi bila tempuh jalan tasawuf tu, di sanalah maknanya akan ada dua jalan yang saya sebut pagi tadi kan. Dua jalan ni maksudnya satu yang memang Allah nak kat dia mudah sikit. Dia nak dapat sifat sabar tu mudah, dia tak susah. Orang kata kat macam mana dia pun, dia tak ada nak susah-susah lah. Dia memang sabar. Orang tengok dia pun jadi heran. Sabar sungguh. Pasal Allah bagi kat dia. Dia tak ada susah. Walaupun dia ada kekayaan banyak macam mana pun, dia boleh bergaul dengan semua orang, dia boleh infak harta dia. Dia tak ada masalah. Dia memang Allah bagi dia siap-siap. Itu satu jenis orang. Itu rezeki lah hamba masing-masing, kita pun tak tahu kan. Itu pun termasuk juga tu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib tu. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Tapi kita ni kebanyakannya yang kita ada peluang lah. Semua orang ada peluang ni. Sebab yang tadi tu tak semua orang ada peluang, ini semua orang ada peluang, iaitu jalan iaitu kita ni nak mengaji, nak berkehendak kepada Allah. Mana jalan mujahadatun nafsi. Mujahadatun nafsi. Jadi nak dapat sifat sabar, rendah hati, bukan itu saja. Sifat-sifat yang lain, cuma soalan tu pada dua itulah kan. Nak tak nak memang kena mujahadah. Jadi macam mana tu? Kena lawan juga lah. Kadang-kadang kita rasa berat sangat. Berat sangat. Macam contoh kita mengaji lah contoh. Kita cari ilmu, guru pula duk bercakap patut-patut dia berhenti, tak berhenti lagi. Kita rasa berat sangat. Macam mana? Sabarlah.
sabar, kita mujahadah. Tapi lambat laun, walaupun sakit badan kita, tunggu sakit kaki kita dan sebagainya, insya-Allah lambat laun Allah masukkan kita kemudahan di situ. Sebab tu doa yang kita tak boleh tinggal. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tu kita tak boleh tinggal tu. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam duk ajar kita macam tu. Kalau gitu kita rasa susah sangat, kita amal doa yang mudah-mudah je, macam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu mudah, supaya antara hikmah doa tu supaya kita dapat kebaikan-kebaikan di dunia. Jadi kebaikan-kebaikan di dunia tu insya-Allah antaranya ialah kita jumpa, kita dapat ilmu yang berkat, ilmu yang baik, guru yang baik, jalan yang baik. Kita dapat pula kemudahan untuk beramal, mudah dapat sifat-sifat yang baik, insya-Allah. Dan insya-Allah kita dapat kebaikan di dunia, insya-Allah kita dapat kebaikan di akhirat. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan daripada azab api neraka Allah Taala. Itulah lebih kuranglah jawapannya begitu, insya-Allah. Kemudian Muhammad Zaharani, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada yang bersama dengan kita pada petang ni. Jadi tak ada soalan dekat sini. Saya nak ambil soalan lanjutan pagi tadi. Ada yang tanya pasal apa yang berkaitan, saya dah sebut berkaitan dengan orang nak berjaya tu kan, macam mana. Jadi ada orang tanya soalan lah personal, jadi saya jawab di sinilah. Tapi tak ada soalan dikemuka kan, dihantar secara personal. InsyaAllah lain kali pun boleh hantar personal juga, kita terus jawab. Antaranya ialah yang ditanya tu berkaitan dengan bab nak berjaya tu, rahsia nak berjaya kan. Rahsia nak berjaya ni sebenarnya selain pada usaha ikhtiar kita, usaha ikhtiar ni memang kena buat. Contohnya kalau dia dalam perniagaan, dia kena buat, kena ada barang yang baik, kena sungguh-sungguh, tak boleh main-main kan. Kemudian kena buat pemasaran dengan betul, kena ada contact person tu kan, dengan apa ni, pelanggan. Dia punya dipanggil apa tu, dipanggil apa nah, maknanya hubungan yang baik lah dengan orang ramai. Kemudian ada akhlak yang baik. Ini semua usaha-usaha yang dia mesti buat. Mungkin dari segi modal, cuma modal ni ada juga soalan yang tanya macam ni. Saya ni tak boleh nak mula lagi sebab modal tak cukup, dia kata kan. Sebenarnya dalam bab modal ni ada sedikit jalan lain. Jangan tunggu modal cukup, yang ada tu kita buat dulu. Contohnya kalau modal dia 5,000 contohnya, saya harap yang bertanya tadi dengarlah ni kan. Modalnya 5,000, dia ada 1,000. Jadi mulakan dengan 1,000 dulu. Mana mula dengan apa yang ada. InsyaAllah bila kita dah bermula tu baru ada permulaan. InsyaAllah. Mana dari segi ikhtiar tu kita kena buat macam tu lah. Tetapi rahsia lain sebenarnya nak berjaya ni ialah rahsia yang mudah je. Sudah tentunya yang utamanya menjaga solat. Yang pertama menjaga solat. Kemudian kita usahakan bangun sebelum subuh. Pastikan bangun sebelum subuh. Lagi baik kalau kita tak ada banyak urusan, daripada kita bangun subuh tu kita dah selesaikan kurang-kurangnya 2 rakaat semayang malam lah, sekurang-kurangnya. Kalau kita ni tak ada urusan sekarang ni, nak rezeki kita pula memang kita banyak duduk rumah kan. Ini rezeki lah sebenarnya, nikmat Allah bagi kat kita. Yang sebelum ni kita kata saya tak boleh nak bangun malam pasal saya kerja letih, saya kesana kemari malam tidur letih sangat. Tapi sekarang kita tak ke mana-mana pun, kita cuma buat kerja-kerja di rumah. Maknanya kalau dulu kita kata kita letih sebab kita kesana kemari, sekarang pun dah kira macam tak boleh bagi alasan lah. Kan, nak kira macam dah tak boleh bagi alasan. Subhanallah. Jadi kena usahakan lah. Kemudian bila kita dapat bangun malam tu, katalah seorang tu dia bangun pukul 5 pagi kan, dia boleh terus lah, terus sambung sampai subuh, berjemaah subuh. Lagi cantik lagi selepas jemaah subuh tu habiskan wirid, zikir, Quran semua. Lagi cantik terus tunggu sampai duha.
kalau tak ada urusan kan. Kalau ada urusan, tu cerita lain pula lah. Tapi mesti bermula setiap kerja tu awal pagi. Sebab tu kita kalau macam orang berniaga, ni menjawab soalan personal ni insya-Allah. Bila dia berniaga, dia buka kedai dia atau perusahaan dia mesti awal pagi. Sebab kalau orang non muslim ni dia buka kedai lambat, dia buka kedai pukul 10, 11. Kita jangan tiru macam tu. Sebab kita pukul 11 ni dah waktu nak masuk Qailullah dah. Sebab sebenarnya kita punya pemikiran kita, bila dia masuk pukul 11, 12, 1 tu, dari segi akalnya dia dah mula menurun. Jadi kita tak boleh tiru non muslim sebab dia buka pukul 11 tu kira dah dari segi kualiti kerja dah kurang lah. Jadi kalau kita buka awal pagi, kita tengah kecerdasan kita di paling maksima. Kita buka bila sampai pukul 11, 12 tu kita tutup. Kita nak rehat sebab kita nak Qailullah dan sebagainya, itu cantik. Jadi kita buat macam tu insya-Allah. Di samping kita bangun awal pagi tu, di samping tu kita dari segi amalnya kita duk jaga amalan-amalan kita dengan baik lah. Kalau kita ada mengamalkan contoh selalu orang amal ayat 1000 dinar kan contohnya, boleh je, tak ada masalah. Surah Al-Waqi'ah, jaga solat duha dan sebagainya, ada zikir-zikir tertentu, tak ada masalah. Tetapi perkara nak ditambah di sini, bila mana kita masih ada lagi mak ayah kita, kita jaga mak ayah kita. Jaga mak ayah ni maksud berbakti lah kepada mak ayah kita insya-Allah. Kalau dah tak ada pun kita masih berbakti pada mak ayah kita dengan doa. Itu satu. Kemudian dengan kita berhubung dengan ahli keluarga dia atau adik-beradik mak ayah kita tu atau kawan-kawan dia, dan kita buat kebaikan atas nama mak ayah kita lah. Macam tu caralah kita nak dapat. Tu pada soalan yang bertanya berkaitan macam mana nak berjaya tu lah. Tapi asasnya bangun awal pagi lah insya-Allah. Allahu alam. Tu dia. Ada lagi ke soalan kat sini? Kalau ada kat soalan ni. Ni Wantih Nazizah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sihat, diberkati insya-Allah, amin. Kalau tak ada soalan, saya nak jawab soalan sisipan lagi ni. Masya-Allah. La haula wala quwata illa billah. Jemput minum lah sambil-sambil tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada soalan lagi yang sampai pada saya tentang saya tak bacakan soalan tu sebab soalan tu panjang-panjang kan. Jadi saya ambil kesimpulan je lah. Intipati soalan tu ialah tentang satu orang ni dulu dia ada sejarah kehidupan dia yang silam, yang kiranya tak berapa baik lah. Macam tu lah. Pada dia tak berapa baik lah. Tapi soalan dia macam mana dia nak berhadapan dengan ahli keluarga dia kan. Dalam keadaan dia duduk teringat kisah silam dia. Dia jadi bimbang dengan kalau anak-anak nanti terpengaruh dengan akhlak ataupun perangai dia yang silam. Jadi jawabnya mudah je. Jawab mudahnya ialah satu, kalau kita ada kesilapan yang lalu, kisah-kisah yang lalu, jangan cerita kat siapa-siapa pun. Kelemahan kita suka cerita. Lebih-lebih lagi kalau orang tu baik dengan kita kan. Aku cerita kat kamu je, orang cerita kat orang. Janji jangan cerita, siap buat macam tu kan. Janji. Sebenarnya tak perlu. Semua kisah-kisah kita simpan sendiri. Walaupun itu suami, isteri, anak-anak, sebab kita rasa macam perlu cerita, tak perlu sebenarnya. Allah dah simpan untuk kita. Maknanya Allah dah simpan aib kita, kenapa kita nak buka pula kan? Jadi tak perlu kita bongkarkan. Okey, bagaimana nak menghadapi untuk masalah dengan keluarga kita supaya dia tak terpengaruh dan sebagainya? Ialah satu jalannya ialah dengan doa, insya-Allah. Kita doa yang baik-baik, kita buat kebaikan, tunjukkan kebaikan, jadikan role model supaya dapat ditiru.
Sebab antara dua kita punya jawarih ni, panca indera kita ni, mata dengan telinga ni, antara dua ni yang lebih dipercayai ialah yang dilihat dengan mata. Jadi bila kita duduk ahli keluarga kita, perlakuan kita, perbuatan kita, akhlak itulah yang lebih diterima. Dia dapat buat semua. Jangan kita tinggalkan semua kan. Kita buat mana-mana yang kita mampu, kita buat, insya-Allah. Itulah sekadarnya untuk jawab soalan yang berkaitan lah. Kita tengok pula soalan di sini. Kalau ada ni, insya-Allah. Alhamdulillah Bro Nasir. COD burger, alhamdulillah. Semoga Allah berkati rezeki. Amin, insya-Allah. Ini pun alhamdulillah. Saya rehat kejap. Internet tak ada, tapi tak apa, kita sambung balik. Saya sambung balik. Cerita pasal Bro Nasir dia, alhamdulillah, tengah COD burger kan. Alhamdulillah, semoga Allah berkati rezeki. Ni pada orang tanya juga, dalam apa ni kita buat apa ni, kita duk mengajar, berdakwah, lepas tu bisnes dan sebagainya. Sebenarnya bisnes tu pencarian. Jangan kita kata apa ni bisnes, tak ada masalah dengan bisnes. Bisnes tu memang perlu dibuat. Sebenarnya bisnes ni pun adalah jihad. Contoh macam Bro Nasir ni kan, mungkin nampak dia hantar burger je. Kita order dia hantar kan. Contohlah ni kan. Sebenarnya rahsia besar kita buat penghantaran ni ialah dia termasuk dalam khidmat kepada orang ramai. Alhamdulillah, tahniah. Siti Aliyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi soalannya, Ustaz, macam mana cara kita nak hilangkan dendam di hati? Dia balik, dia semua persoalan ni dia balik pada kenal Allah. Itu. Dia balik pada kenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi cuma saya nak jawab secara khususnya macam nilah. Buat apa kita nak dendam kat orang kan? Satu, kita fikir tu, kenapa nak dendam kat dia? Sebab apa? Sebab yang dia timbulkan masalah beri. Contohlah, yang menjadi kita dendam tu mungkin dulu dia ada buat kita macam-macam. Jadi kita duk tengok balik, dulu dia buat aku macam-macam, dan aku tak boleh lupa apa dia buat pada aku. Aku mesti nak balas balik. Sebab kita duk melihat dari sudut pandangan nafsu kita sebenarnya. Jadi kita kena ubah cara pandangan tadi. Kita memandang ni dengan pandangan bahawa yang dia buat kita dulu tu sebenarnya Allah nak bagi kita sesuatu untuk kita belajar. Minta maaf lah kan, kita tak tahu, tapi saya nak sebut secara umum sahaja. Satu, mungkin kita pun pernah berbuat begitu pada orang lain. Satu, mungkin. Jadi Allah datang ke orang lain untuk sedarkan apa yang kita pernah buat dengan orang lain. Satu, kan? Tapi jarang kita sedar yang tu. Yang kedua, kita memang tak pernah berbuat gitu pada orang lain. Tak pernah nak bagi orang dendam dengan kita ke, tak ada kan. Tapi ada orang buat macam tu kat kita. Maknanya kalau kita tak pernah macam tu, itu sebenarnya ujian lah. Ujian tu untuk apa? Untuk gugurkan dosa kita. Dan Allah nak tingkatkan darjat kita di sisi Allah. Sehingga walaupun macam tu, kita nak bersangka baik pada Allah. Dan kita ni nak hilangkan dendam tu. Sebab kita rasa bila dari Allah, malu kita nak berendam kan. Sebab sebenarnya Allah hadiahkan ujian daripada dia tu kepada kita, sebenarnya untuk kebaikan kita. Macam itulah ringkas. Tapi apa pun sebenarnya memang asas macam saya sebut awal-awal tadi, mesti kena Allah tu. Masalah kita kena Allah, memang kita ni apa berlaku pun kita rasa macam Allah. Kita rasa Allahu Akbar, malu nak berdendam dengan orang ni. Sebab hakikat sebenarnya yang berlaku pada kita tu pasti ada hikmahnya. Ini pun kita nak belajar, dari segi sebutan pun nak belajar. Selalu orang bila jadi apa-apa, dia akan cakap mungkin kot ada hikmahnya. Mulai hari ni kita tak boleh guna perkataan mungkin tu. Sebenarnya bila berlaku orang buat kita sesuatu apa pun, nak meledakan rasa dendam tu, pasti ada hikmahnya apa yang dibuat kat aku macam tu. Kerana dia buat aku macam tu lah hari ni aku ni lebih mengenal diri. Kerana itulah aku ni mendapat kejayaan pada hari ni kan. Sebab hasil daripada dia buat begitu, kita pun sungguh-sungguh. Mungkinlah. Kalau tak jelas lagi boleh tanya, saya akan jawab dari sudut yang lain pula, insya-Allah. InsyaAllah sentiasa mendoakan Wante, insyaAllah. Syafinas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.
Apa ni? Ada soalan lagi? Kalau tak ada soalan, saya nak jawab soalan sisipan lagi ni. Tapi soalan ni saya kena baca lah sebab panjang tadi, nak ambil dekat handphone satu lagi ni. Saya kena baca soalan ni. Tapi soalan ni pun lebih kepada fiqh jugalah, tapi kita jawab jugalah sebab ada soalan. Iaitu soalannya, adakah wajib seorang wanita hamil yang menunggu masa untuk melahirkan tetapi sudah 2 hari turun tanda umpamanya darah, yakni bersolat. Ni persoalan ni. Ni pun muslimah dia kena berhati-hatilah. Kalau kita mengaji insya-Allah tak ada masalah. Dia berlaku contoh. Dia sebelum bersalin tu, kata 2 hari sebelum bersalin tu, dia dah turun darah dah. Tak kena faham darah tu bukan darah nifas. Jadi maksudnya masih ada tanggungjawab kepada dia sebenarnya untuk bersolat. Tetapi dia tak boleh bersolat. Sebab apa dia tak boleh bersolat? Sebab dalam keadaan dia sudah keluar darah. Jadi apa nak buat? Jadi bila dia dah bersalin, melahirkan anak pada hari ketiga tu, nanti bila dia dah okey semua sihat, yang 2 hari yang dia tak solat sebab keluar darah tu, dia kena ganti semula solat tu. Macam tu lah lebih kurang. InsyaAllah. Kemudian soalan lain juga, ini saya lebih suka soalan berkaitan dengan baiki diri, baiki hati ni, tapi sebab ada soalan ni saya jawablah juga sekadarnya. Iaitu soalan yang kedua ialah seseorang yang sekarang ini sedang berusaha mengqada solat yang ditinggalkan ketika jahil dulu. Bolehkah dia melakukan solat sunat, terutama solat tarawih yang ada setahun sekali sahaja? Difahamkan selagi tak qada solat fardu, maka solat sunat tak diterima Allah. Ni bab solat. Bab solat ni berat. Dia ada beberapa pandangan, tapi pandangan yang kita terima macam tu lah. Kita tak boleh menunaikan solat sunat selagi mana yang qada tu tak habis. Sebab qada ni penting. Sebab solat ni dia atas diri kita. Solat ni dia memang atas diri kita. Kalau kita tak ada atas dunia ni, tak ada siapa boleh ganti solat kita. Kalau amalan yang lain, contoh puasa, kita tak ada, orang boleh tolong gantikan puasa kita, atau dia boleh bayar fidyah. Kan? Kalau contoh haji, orang lain boleh tolong buat untuk kita. Contohnya buat badal haji. Tapi bab solat tak ada. Kalau kita tak jaga solat sungguh-sungguh, bila kita mati tanggung sendiri tu. Na'udzubillah. Sebab tu dengan solat ni kena sungguh-sungguh. Sebab tu berkaitan dengan soalan, bila ada solat dia yang banyak dia tinggal, contoh dia tinggal puluh-puluh tahun, jadi dalam kehidupan dia, yang dia kena buat ialah dia solat fardu pada hari tu dan dia ganti solat. Jadi waktu solat sunat tu, dia tak perlu buat solat sunat. Dia buat solat untuk menggantikan solat-solat dia yang lalu-lalu. Atau macam soalan tadi tanya dalam tarawih, dia tak buat tarawih tapi dia bersama dengan semayang tarawih tu. Maknanya dia buat solat ganti. Contohnya dia tinggal subuh, maka dia ganti subuh. Dia nampak dalam jemaah tu solat tarawih, tapi dia bukan dia niat solat sunat tarawih, dia solat ganti. Boleh macam tu. Dia masih dapatlah kebaikan dalam solat tarawih tu. Tapi dia tak boleh bertarawih pasal solat dia punya solat fardu dia dah tinggal puluh-puluh tahun lama. Mana boleh dia nak buat solat sunat kan? Dia tak boleh macam tu. Allahu a'lam. Tu soalan yang dihantar pada saya lah. InsyaAllah. Masya-Allah. Muhammad Azlan, alhamdulillah. Okey. Itu je soalan nampaknya, tak ada lagi soalan dekat sini. InsyaAllah. Jadi yang saya jawab sampingan ni lah soalan-soalan yang personal dihantar kat saya. Boleh kalau perlu lagi slot-slot Q dan A ni, atau question and answer ni, boleh beritahu saya dengan tulis teruskan tu maknanya nanti saya akan cari satu waktu lain yang sesuai untuk kita buat lagi lah. Dan boleh hantar soalan personal dulu.
Sebab mungkin soalan tu kalau tulis di sini kita akan tahu kan siapa yang hantar. Jadi boleh hantar secara personal dulu. Nanti saya fahamkan soalan tu, saya bagi jawapannya secara langsung macam ni insya-Allah. Kalau ada lah insya-Allah. Azizah. Alhamdulillah. Apa khabar kita? Mudah sihatlah. Waalaikumsalam. Soalannya, salahkah saya jika give up untuk berbuat baik dengan seseorang kerana tidak pernah dihargai? Dia pada fitrahnya. Dia jawab pada fitrah dulu. Fitrah ni maknanya pada kebiasaan kita lah. Memang bila kita buat baik dan orang tu tak hargai kebaikan kita, kita rasa macam lantak dia lah, malas fikir dah. Macam tu kan. Okey, tetapi kalau kita tengok dari sudut mujahadatun nafsi, ada sesuatu rahsia besar dekat situ, iaitu bila kita buat baik dengan seseorang, dia tak hargai kebaikan kita, rahsia dia sebenar tu Allah nak bagi kita lebih baik lagi. Apakah rahsia kebaikan yang Allah nak bagi pada kita tu? Ialah sebenarnya Allah nak bagi redha dia. Kan, harap boleh sampai tu apa yang nak dimaksudkan. Maksud tadi, bila kita berbuat baik pada seseorang, kan, dia tak hargai kita, pada kita, kalau saya pun kan, tentulah kita akan rasa tak nak buat baik dah sebab dia ni tak hargai. Okey, itu normal lah. Kebiasaan manusia akan begitu. Tetapi bila kita mengaji dalam bab-bab yang begini berkaitan ni, kita akan faham macam ni. Bila kita buat baik pada seseorang, dia tak hargai, tetapi kita lihat di sana ada satu rahsia, ada satu perkara yang Allah nak bagi pada kita melalui dia. Melalui perbuatan dia tu, Allah nak bagi kita satu rahsia. Apa rahsia Allah nak bagi kita tu? Iaitu redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab bila kita buat baik, dia tak hargai, kita tak peduli pun. Kita tak peduli dengan dia tak hargai tu, sebab kita nampak ini jalan untuk dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati kita pun jadi sejuk. Kita jadi sejuk. Sebab apa kita jadi sejuk? Sebab dia ni sebenarnya memang masalah betul dengan aku kan. Pasal apa masalah dengan aku? Sebab aku duk tolong dia je, dia tak nak tolong aku pun. Memang kita kecewa kan. Time dia susah kita tolong. Kita susah, dia buat tak tahu je. Dia susah, dia tak minta pun kita tolong. Tapi waktu dia susah kan, dia tak minta pun kita dah tanya dah, ataupun kita dah rasa nak tolong dia kan. Memang problem dia ni. Tapi bila kita faham tidak berlaku sesuatu itu melainkan semuanya atas ketentuan dan kehendak Allah, termasuk perangai kawan ni tadi, maka kita akan dapat menerima keadaan ni. Jadi kita, walaupun dia tak berbuat baik dengan kita, tak hargai kita, tapi insya-Allah kalau dia susah tu, kita tolong juga kan. Kita tolong juga. Cuma mungkinlah tak macam biasalah kan. Sebab kita tahu dah perangai dia macam mana. Tapi kita melepaskan juga tanggungjawab kita kepada dia lah sebagai contoh. Tu rahsianya. Jadi jawapannya jangan give up lah. Jangan give up. Jangan give up. Sebab bila kita tak give up tu, dia bahasa give up ni kita ambil bahasa kitanya, maknanya jangan putus asa lah kan. Putus asa ni kalau ada pada kita dari sudut tasawufnya, dia termasuk dalam perkara mazmumah, sifat keji. Sifat keji. Memang kita akan sangka putus asa ni sifat keji ya. Sebenarnya sifat keji. Sebab putus asa ni pun dari segi bahasa pun sebenarnya putus asa. Asa tu asal esa lah. Esa tu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi putus hati dengan Allah. Sebab tu tak boleh nak give up, tak boleh nak putus asa. Tapi kita bersangka baik dengan Allah, perangai dia macam ni, rupa-rupanya Allah nak bagi aku dekat dengan Allah, Allah nak bagi aku bergantung harap dengan Allah. Tu sebablah hidup kita tolong dia, dia tak hargai, tetapi Allah bagi kat kita yang lebih baik melalui jalan yang lain. Percayalah. Saya ingat mesti kita ada pengalaman macam tu kan. Memang dia tak pandai nak hargai, kita rasa geram betul dengan dia ni. Geram betul kita dengan dia ni kan. Sebab tak pandai dia nak cakap terima kasih pun tak tahu kan. Mesti ada kita marah. Sedangkan adab kita bila menerima sesuatu daripada seseorang ialah
tanda kita bersyukur kepada Allah tu ialah dengan kita berterima kasih sesama makhluk sebenarnya. Terima kasih ya, tolong saya. Tapi hati kita memang faham lah Allah yang bagi melalui dia kan. Tapi dia tak reti nak terima kasih. Dia tak pandai nak hargai kita. Maknanya dia ada kekurangan dari sudut memahami memahami ilmu tu sendiri. Tapi kita dah faham, tak apa. Tak apa. InsyaAllah Allah nak bagi aku yang lebih baik lagi. Dia tak hargai kita. Nanti Allah akan hantar pada kita 10 orang lain yang cukup menghargai kita. Allah balas balik ikut lain. Kesabaran kita menghadapi dia, Allah datangkan 10 lagi. 10 orang lagi yang pandai menghargai. Kalau buat rezeki kan, Allah bagi banyak lagi. Yang kita keluar kat dia, contohnya dia tak menghargai kita. Allah bayar balik ikut jalan-jalan yang lain. InsyaAllah itu kita duduk muhasabah, kita tengok memang betul. Betul insya-Allah. Tapi kena dilihat secara perlahan-lahan. Macam itulah lebih kurang kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah begitulah. Insya-Allah. Allahu alam. Ada lagi ke ni? Kita boleh tunggu lagi ni kalau ada soalan. InsyaAllah sekarang baru 17 minit. Kita masih boleh lagi insyaAllah untuk bersiaran. Cuma saya minta satunya, kalau suka slot macam ni, tulis kat situ teruskan. Atau buat good pun tak apa, supaya lain kali saya boleh buat lagi. InsyaAllah. Saya perlukan sokongan. Sebab baru kita rasa semangat kan nak buat slot-slot soal jawab ni insya-Allah. Betul tu Aliza kan, Allah akan bayar balik kebaikan kita pada orang lain. Pada orang insya-Allah. Insya-Allah. Kita tak harap macam tu pun sebenarnya, tapi Allah akan bayar. Sebab Allah ni dia maha baik. Allah maha baik. Allah sangat baik. Satu kebaikan kita buat besar zarah pun, faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Satu kebaikan besar zarah pun Allah akan balas dengan kebaikan insya-Allah. Wa may ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Yang kita jangan lupa, kalau satu kejahatan, keburukan yang kita buat, besar zarah pun Allah akan balas. Jadi insya-Allah bila kita buat kebaikan, insya-Allah jangan kita bimbang. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ada sokongan daripada Aliza, daripada Azizah, daripada Siddiq. Alhamdulillah. InsyaAllah maknanya kita akan teruskan slot ni. Boleh minta. InsyaAllah. Sebab saya rasa selalu bila kuliah, dah habis kuliah baru nak jawab soalan ni, dia makan masa kan. Jadi kalau kita bagi satu slot untuk soal jawab, cuma saya nak ulang kat sini, saya lebih suka fokus kepada tajuk kita, baiki diri, baiki hati, insya-Allah. Kenapa saya suka tajuk tu? Sebab bila diri dan hati kita dapat dibetulkan, insya-Allah semua perkara lain akan dimudahkan. Percaya insya-Allah. Itu jalan keluar kepada semua kemelut ni. InsyaAllah. Sebab tu dalam doa kita selalu kita duk mengaku kesalahan dan kesilapan kita kan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. InsyaAllah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. InsyaAllah. Hati kita kuat untuk menghadapi semua ni insya-Allah. Tak apa, kita tunggu lagi kalau ada lagi soalan yang direct. Tapi soalan sampingan rasanya dah tak ada kot. Saya ulang balik, kita boleh bagi soalan, kita akan teruskan. Nanti saya akan maklumkan balik bila kita nak teruskan lagi slot macam ni. InsyaAllah. Mungkin besok ke kan, tengok macam mana, nanti saya iklankan dulu. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi siapa-siapa yang ada soalan yang dia tak mahu namanya dikeluar di sini, dia boleh hantar soalan kat saya dulu. Ada setengah tu ada nombor WhatsApp saya, boleh WhatsApp. Kalau tak ada boleh PM pun tak apa, saya baca mana-mana sesuai, kita akan bagi jawapan secara
terbuka macam ni lah. Tapi kalau soalan tu personal sangat, kita jawab secara personal. Sebab tujuan kita ialah nak menyuburkan kasih sayang, kita nak meleraikan kekusutan. InsyaAllah kita bukan nak cari apa-apa. Macam saya sebut tadi lah, sebab dakwah ni bukan hobi, tetapi dakwah ni ialah tanggungjawab. Sebab tu kita berbuat supaya banyak perkara yang kita tak jelas, kita akan dapat penjelasan insya-Allah. Khar Erni, baru saya faham apa yang sebalik kebaikan itu tidak dihargai. Alhamdulillah. Amin. Amin. Insya-Allah. Ada lagi soalan, saya tunggu ni insya-Allah. Subhanallah. Sambil-sambil tu saya selawat dululah kalau ada satu dua soalan lagi. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-aqyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tak maaflah saya nampak ke sana kemari sebab nak tengok kalau ada orang bagi soalan. Saya nak tengok kalau ada orang hantar soalan kat saya. InsyaAllah. Saya nak check balik kan kalau ada soalan di atas ni tadi. Soalan mana yang terlepas pandang. Masya Allah. Kalau ada soalan terlepas pandang, kalau ada soalan yang baru, ya. Ya. Alhamdulillah saya nampak ni. Syahrul Zulfi. Penang okey, Penang. Macam mana dengan Penang? Alhamdulillah. Banyakkan selawat insya-Allah. Kerana kita Allah perintah kita selawat. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi kalau orang tanya macam mana kita nak keluar pada permasalahan ni semua, insya-Allah selain pada kita istighfar, kita banyak selawat insya-Allah. Kita banyakkan selawat. Allahu alam. Tak ada soalan nampaknya. Saya nak mengemaskinikan jawapan. Ada satu soalan tadi. Mana tadi ya? Pemilik sunnah ni, mana pemilik sunnah tadi? Pemilik sunnah. Soalan berkaitan dengan rambut wanita yang terpotong itu, adakah termasuk aurat? Saya jawab apa tadi saya pun lupa lah. Tapi balik pada bab rambut ni, biasanya kita akan potong, simpan, kita tak buang merata-rata kan. Sebab rambut ni adalah mahkota. Tapi sebab tadi tanya bukan hukum lah. Adakah rambut wanita yang terpotong termasuk termasuk aurat ke tak? Dia tak termasuk aurat sebenarnya sebab dia sudah bercerai daripada badan. Sebab rambut tu dah bercerai daripada badan. Cuma tadi bila tanya bab rambut tu, saya jawab dari sudut kemuliaan rambut lah. Tapi saya ulang balik,
dia tidak lagi dikira aurat lah. Allahu alam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syahrul. Alhamdulillah, Penang okey. Amin. Berkat doa. Semoga kita semua dirahmati Allah. Amin, insya-Allah. Untuk pengetahuan, saya buat slot soal jawab ni secara tak langsung, boleh kita sembang-sembang juga kan dari jauh. Sebab kalau kuliah ni dia one way tiket. Jadi apa ni? Jadi kita macam ni dapatlah kita bersembang-sembang kan. Ni boleh tekan ni ya. Request, ada request apa ni? Oh, approve. Siti Aliyah okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu insya-Allah. Jam 6.26 saya tunggu soalan lagi insya-Allah. Saya ulang balik soalan kita, tajuk dia baiki diri, baiki hati. Insya-Allah. Soalan-soalan yang berkaitan dengan macam mana kita nak dapat jalan keluar kan pada satu-satu permasalahan. Boleh jadi kadang-kadang masalah anak beranak, masalah jiran ke, masalah apa-apa yang berkaitan. Tapi semua proses tu yang boleh mendekat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kaedah dia boleh bagi soalan terus di skrin ni atau boleh hantar secara personal. Tapi nak hantar personal ni eloknya hantar awal lah. Sebab handphone saya yang ni je. saya pun tak pandai nak keluar-keluar masuk nak tengok soalan. Insya-Allah. InsyaAllah. Tunggu soalan lagi ni. Ni semua dah okey kot. Saya ulang balik, siapa yang nak teruskan, saya teruskan slot sebegini rupa pada hari yang lain, boleh tulis itu teruskan atau buat good. InsyaAllah. InsyaAllah kita akan buat lagi. InsyaAllah. Alhamdulillah. Banyak good keluar tu. Banyak good keluar. InsyaAllah. Alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Oh, ada Fazilah, Syekh Fazilah Sulaiman, saya tak perasan ni. Ni jauh ni daripada Kelantan ni. Alhamdulillah. Daripada Manjung, daripada Taiping, Batu Gajah, daripada mana ni, Negeri Sembilan pun ada ni, daripada Sungai Buloh, daripada Kedah, Alustar Kedah, Ipoh. Banyaklah ni. Mudah-mudahan. InsyaAllah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah. Sambil-sambil menunggu, kalau ada soalan yang berkaitan dengan baiki diri, baiki hati, insyaAllah kita nak ingatkan tentang amalan pagi petang yang jangan ditinggalkan. Yang berkaitan pula dengan nak jaga hati. Maksud jaga hati ni ialah kita puas dengan Allah, redha dengan Allah. Setelah kita berusaha, apa keputusan Allah bagi, kita puas dan redha. Senang je amalan ni, tapi jangan tinggal. Bila tinggal sekali, dia nak buat semula susah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ulang 3 kali. Pagi 3, petang 3. InsyaAllah. Dan bila lagi nak baca, waktu kita sedang berserabut. Serabut. Bila kita rasa serabut, waktu tu pula macam benda kita buat tak jadi ke, rasa susah nak terima keputusan Allah tu.
Masa tu kita ulang-ulang juga, raditu billahi rabba, raditu billahi rabba. Lagi baik kita habiskanlah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Insya-Allah. Jangan tinggal tu, insya-Allah. Kita akan nampak. Kemudian amalan lain lagi supaya hati kita tetap boleh mudah menerima ujian, sabar dengan ujian, dapat sifat-sifat yang baik, insya-Allah. Ini pun selalu saya sebut dalam kuliah-kuliah kan, tapi sebagai ulang kaji, insya-Allah. Apa ni? Sebut bukan sebut di mulut kan, dalam hati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah 66 kali. Bukan sebut tapi dalam hati. Dalam hati. Dalam hati kita tu, detik dalam hati kita tu, ya Allah, ya Allah, ya Allah 66 kali. Tak keluar di mulut ya. Saya ulang balik, tak keluar di mulut. Bila nak baca ni, setiap kali kita dah habis semua wirid zikir sembahyang kita, habislah wirid zikir sembahyang kita semua dah habis dah. Itu secara peribadi kita, kita baca 66 kali setiap kali lepas solat fardu. Saya ulang balik takut salah faham. Setelah kita habis semua wirid-wirid zikir kita, lepas solat fardu tu, maka kita detik dalam hati kita tu, ya Allah 66 kali. Dalam hati je, tak bergerak bibir, tak bergerak lidah. 66 kali, maknanya kalau sehari 66 kali 5 lah. Istiqamah insya-Allah. InsyaAllah. Nanti lambat laun kita akan memandang semua ni adalah semuanya daripada Allah. Masa tu mudah kita dapat sabar, masa tu mudah kita dapat redha, masa tu mudah untuk kita tawakal, masa tu mudah untuk kita rendah hati ke apa semua bagailah, insya-Allah. Amin. Haizun, Haizun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana bersama dalam slot ni. Slot ni. InsyaAllah nanti saya dah habis ni, saya akan sharekan semula supaya kalau tertinggal perbincangan-perbincangan yang awal tadi boleh dengar semula. Dan elok share. Nah, insyaAllah. Saya ingat saya nak tangguh dah sebab tak ada dah soalan di skrin ni. Cuma lagi sekali saya nak tanya, kalau yang masih dengar ni, kalau nak saya buat lagi slot tanya jawab atas tajuk baiki diri, baiki hati, minta bagi sekurang-kurangnya buat good atau tulis teruskan. Saya nak tengok. Sebab nanti saya nak plan bila saya nak buat lagi. Minta tolong tulis teruskan atau buat good sebelum saya nak tangguh, insya-Allah. Kalau nak saya teruskan, sila minta. Sebab kalau tak ada permintaan, kita pun macam bukan malas lah, tapi mungkin kurang sesuai. Sebab apa kurang sesuai? Sebab kita nak dalam tarbiyah ni dia kena ada give and take tu mesti ada. Bukan terpaksa tapi memang suka untuk ditarbiyah. Itu sangat baik macam tu. Terima kasih Haizun. Teruskan. Terima kasih Aliza, teruskan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ini pun dah cukup dah, insya-Allah. Jadi nanti saya akan teruskan akhir ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya-Allah saya akan buat lagi. Insya-Allah kita akan buat lagi. Apa pun saya akan iklankan dulu di FB, atau saya akan hantar ke WhatsApp untuk pengetahuan bila yang saya akan adakan lagi itu. InsyaAllah. Allah alam, cukuplah sekadar tu. Mudah-mudahan perkongsian kita ni ada kebaikan-kebaikannya, ada manfaatnya, diterima sebagai amal, diberkati. Lebih-lebih lagi mudah-mudahan jadi penebus diri kita di akhirat kelak, insya-Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhtim lana bil husnil khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun maaf, insya-Allah nanti saya iklankan bila waktu yang sesuai. Dan siapa yang nak bagi soalan personal, hantar dulu dekat saya. Nanti saya kongsikan secara terbuka. Atau boleh saja beri soalan pada skrin, insya-Allah. Allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi